Assalamualaikum, selamat datang ke Wikipedia. Sudah hampir 3 bulan berlalu semenjak langkah Sheraton melangkah masuk ke dalam lanskap politik negara yang membawa kepada perubahan kerajaan pusat. Secara ringkasnya, hari ini 4 daripada 13 negeri di Malaysia terpaksa bertukar tangan, antaranya Johor, Melaka, Perak dan Kedah. Walaupun tidak berlaku sebarang perubahan kerajaan di 9 negeri, 8 negeri menyaksikan peningkatan kerusi di blok pembangkang. Hanya Sarawak yang pada asalnya di bawah kepimpinan Barisan Nasional mengekalkan status quo mereka. Dalam hanya tempoh 4 bulan, pelbagai perubahan dan peralihan berlaku sehingga ramai rakyat Malaysia tidak mampu untuk mengikuti perkembangan semasa. Oleh itu, pada episod Wikipedia kali ini, Kini TV akan memberikan ringkasan mengenai siapa yang berkuasa di setiap negeri dan bagaimana ia telah berubah sejak 4 bulan lalu. Saya ingin buat secara suka hati demi rakyat saja. This is a criminal intimidation. Yang menang menjadi pembangkang dan yang kalah jadi kerajaan. Kita lihat apa yang berlaku di negeri Johor. Kebanyakan orang melihat perubahan kerajaan pusat dari Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional sebagai rantaian domino pertama dalam peralihan kuasa di seluruh negara. Sebenarnya peralihan kuasa yang pertama berlaku di Johor semasa Sultan berkenan mengumumkan Perikatan Nasional mendapat majoriti di DUN yang mencetuskan perubahan kerajaan negeri. Walaupun pada mulanya ia kelihatan agak mengelirukan, keadaan mula jelas beberapa hari kemudian. 11 orang ahli bersatu telah mengganggu keseimbangan parti itu, manakala ahli PKR Chong Fat Ful mengambil keputusan untuk keluar daripada parti dan bergerak secara bebas. Pembahagian kerusi di Dewan Undangan Negeri berubah ketika 39 daripada 57 kerusi yang dimiliki oleh Pakatan Harapan menurun kepada 27 kerusi sahaja. Barisan Nasional dan PAS yang sebelum ini masing-masing memegang 16 dan 1 kerusi telah bergabung bersama segelintir anggota PKR untuk membentuk Perikatan Nasional. Secara keseluruhan, mereka memegang 29 kerusi yang membentuk satu majoriti. Dalam Esko Negeri, Menteri Besar Johor daripada Bersatu, Sahruddin Jamal telah digantikan oleh Hasni Muhammad daripada UMNO. Speaker Dewan Undangan Negeri Suhaizan Kaya dari Amanah dikekalkan pada 14 Mei ketika DUN bersidang buat kali pertama berikutan peralihan kuasa pusat. Kesemua ahli DUN memutuskan untuk mendengar nasihat Sultan agar tidak membawa virus politik ke dalam Dewan. Kita beralih ke negeri Melaka. Selepas beberapa hari peralihan di Johor, negeri jiran Johor iaitu Melaka turut menyaksikan satu rampasan kuasa. Nur Hizam Hassan Bakti yang dikenali sebagai Badang DAP dan ahli PKR Jailani Khamis mengumumkan mereka berdua keluar dari Pakatan Harapan dan memberi sokongan penuh kepada Perikatan Nasional. PN kemudiannya mempunyai jumlah 17 kerusi berbanding 11 kerusi PH. Sebelum perubahan tersebut, UMNO hanya mempunyai 13 kerusi, manakala Pakatan Harapan mempunyai 15 kerusi. Selepas itu, Ketua Menteri dan Speaker juga diganti. Ahli Amanah Adli Zahari telah diganti oleh Sulaiman Muhammad Ali daripada UMNO sebagai Ketua Menteri. Bercakap mengenai bagaimana Speaker diganti, saya rasa anda tahu tentang apa yang berlaku pada pagi 11 Mei semasa persidangan pertama DUN Melaka iaitu ketika selepas petikaman lidah tersebut, Speaker Dewan Omar Jaafar daripada PKR melontarkan usul agar Speaker ditukar dan meminta agar persidangan ditangguhkan berikutan keadaan yang sudah menjadi panas.
Semasa waktu rehat, para ADUN Perikatan Nasional menyambung semula perjumpaan dengan speaker sementara mereka dan memberi usul untuk memilih Ahli UMNO Abdul Rauf Yusof sebagai speaker negeri yang baharu. Apa pula yang berlaku di Perak? Pada 9 Mac, Perak juga mengalami pergolakan yang membawa kita mengimbas kembali kejadian yang berlaku pada tahun 2009. Pakatan Harapan kehilangan 7 anggota Dewan Undangan Negeri yang mengambil keputusan untuk keluar parti dan membentuk pakatan baru dengan Ahli PKR Abdul Yunus Jamahari dan Ahli Parlimen Bebas Noli Ashilin Muhammad Razi. Bekas anggota DAP Paul Yong dan A. Siva Subramaniam mengambil keputusan untuk keluar parti dan menjadi ahli bebas. Selepas peralihan itu, majoriti kerusi dimiliki oleh Perikatan Nasional dan ADUN Bebas yang telah memberi sokongan kepada PN menjadikan jumlah gabungan blok sebanyak 35 kerusi, meninggalkan Pakatan Harapan dengan hanya 24 kerusi. Menteri Besar tidak diganti, berikutan Ahli Bersatu Faisal Azumu masih memegang kuasa. Bagaimanapun kesetiaan beliau telah bertukar arah daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Pada 12 Mei, Perak mengadakan sidang media yang pertama semenjak peralihan kuasa pusat. Dengan sedikit tentangan, Tuan Speaker Ngeh Koh Ham dari DAP mengundurkan diri dengan rendah hati setelah tidak mendapat sokongan majoriti Dewan itu. Ini membuka jalan untuk Ahli UMNO Muhammad Zahir Abdul Khalid dilantik sebagai Speaker Negeri yang baru. Kita lihat pula apa yang berlaku di Kedah. Selepas langkah Sheraton, Kerajaan Pakatan Harapan di Kedah bersama 6 orang Ahli Parlimen Bersatu dapat bertahan untuk tempoh kurang dari 2 bulan sebelum kerajaan itu tumbang. Pada 12 Mei, anggota PKR ketika itu, Robert Ling Kui I dan Azman Nasruddin keluar dari parti dan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Di kalangan ADUN Bersatu, 4 daripada 6 ahlinya berpihak kepada Perikatan Nasional iaitu Firdaus Ahmad, Halimatun Syaadia Saad, Ku Abdul Rahman Ku Ismail dan Johari Bulat. Perubahan tersebut menyebabkan Pakatan Harapan kehilangan kerusi kepada hanya 13 daripada 36 kerusi yang sebelum ini mempunyai 19 kerusi secara keseluruhan. Dengan Perikatan Nasional menguasai 23 kerusi, Mukhris Mahathir mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Besar pada 17 Mei. Tidak lama selepas itu, Perikatan Nasional mengumumkan Ahli PAS Muhammad Sanusi mengambil alih jawatan sebagai Menteri Besar baru di negeri Kedah. Ketika senarai Kabinet Negeri keluar pada 20 Mei, diumumkan bahawa Sanusi memegang 7 portfolio, sementara 5 dari 6 bekas anggota Pakatan Harapan diberi jawatan dalam Dewan Eksekutif Negeri. Jika kita melihat kepada perubahan yang berlaku pada 4 negeri ini, kita dapat lihat bahawa Pakatan Harapan menerima tamparan hebat dan hilang 29 kerusi di negeri-negeri secara keseluruhan. 12 di Johor, 4 di Melaka, 7 di Perak, 6 di Kedah. Selain daripada keadaan Bersatu Perak yang agak samar-samar, kita juga tahu Bersatu kehilangan 3 jawatan Menteri Besar dalam Perikatan Nasional. Adakah perkara ini telah selesai? Adakah ini akhirnya penghujung kepada barisan domino yang runtuh akibat langkah Sheraton? Atau adakah kerajaan-kerajaan negeri lain di Malaysia juga seperti telur berada di hujung tanduk? Itulah yang akan kami kupas dalam episod seterusnya.